ampunkan dosa aku. Di sini kita dapat belajar tuan-tuan dan puan-puan bahawa orang soleh, Uwais Al-Qarni ini orang soleh tuan-tuan dan puan-puan. Seorang yang nobody di dunia, somebody di penduduk langit. Maknanya ketaatan dia tinggi. Allah Rasul pesan Sayyidina Umar, nanti minta Uwais ni doakan kamu. Ada juga peristiwa lain tuan-tuan dan puan-puan, ketika ada satu waktu di zaman Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah, waktu tu berlaku kemarau. Apabila kemarau berlaku, Sayyidina Umar pun berjumpa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik kepada Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Umar kata, dulu waktu Rasul hidup, kami kalau ada problem, kami senang settle. Minta Rasul doa, everything settle. Sebab Rasul doa dia mustajab. Tapi bila Rasul dah meninggal, kami minta siapa doa? Al-Abbas minta tolong doa. Kenapa Sayyidina Umar minta Abbas tolong doa kan? Sebab Al-Abbas diyakini pada waktu tersebut merupakan orang soleh. Jadi di sini ulama mengambil kefahaman kalau kita menginginkan tabaruk, maknanya jumpa seorang tok guru, kita nampak dia ni soleh, dia ni mengaji tak tinggal, dia ni zikir tak tinggal, qiyamul lail pun tak tinggal, masya-Allah tabarakallah. Jenis orang yang kalau dekat Facebook dia tak ada cerita mengaku-ngaku lah tuan-tuan dan puan. Orang macam ni kalau kita yakin, kita boleh minta, kita jumpa mereka, minta mereka mendoakan kita. Kalau tabaruk dari sudut meminta doa tersebut, ini dibenarkan di dalam agama kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya. Maka dibenarkan, dibolehkan kerana dengan perantara itu mungkin boleh memakbulkan dan memustajabkan doa yang bakal kita pohon. Baik, itu untuk ayat ke-85 berkenaan dengan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini ayat ke-85. Dan kita lihat pula persoalan tentang ayat ke-86. Baik, kita lihat soalan daripada sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Ayat ke-86. Soalan saya, apakah maksud yakin yang sebenar-benarnya dari sudut ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam pandemik ini kita seolah-olah lupa bahawa bantuan Allah pasti akan tiba, tetapi dalam masa yang sama ramai yang masih lalai daripada mengingatinya? Dan apakah ujian Allah turun dalam berbagai cara hanya sekadar untuk menguji siapakah di kalangan kita yang paling bertakwa dan bersabar? Mohon sedikit kupasan dari Ustaz. Terima kasih Kak Ayat Badatasi Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Ayat atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan ayat ke-86 dan bagaimana tentang ujian, dan juga nak lihat siapa yang bertakwa dan sabar. Silakan Ustaz. Baik, tamanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ayat kita, Nur Hayati Ismail. Soalan yang bagi saya sangat relevan dengan situasi kita sekarang. Betul Ustaz. Soalan yang bertanya tentang apabila pandemik ini melanda kepada kita, sebenarnya apa hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah SWT? Itu yang pertama. Yang keduanya ialah apabila pandemik ini melanda, berapa ramai manusia yang dapat menangani ataupun menyikapi, itu perkataan menyikapi pandemik ini dalam bentuk melihatnya sebagai hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu faham dahulu asas kenapa kita hidup. Kenapa Allah bagi kita peluang hidup. Kita kena faham dahulu asas dekat situ Asalnya ialah kata Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT kata ni dalam surah Mulk. Saya baca ayat nombor 2. Tuan-tuan dan puan-puan yang jenis orang bakal ahli syurga ni selalu baca surah Mulk malam-malam. Betul tak? Sebab kita tahu dia ada banyak fadilat Ayat nombor 2, Allah SWT dah clear cut bagi tahu dekat situ, kami bagi kamu peluang hidup. Lepas tu nanti kamu meninggal Kenapa kami bagi kamu peluang hidup dan lepas tu kamu meninggal, nanti balik jumpa kami? Sebabnya mudah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami sebenarnya letak kamu dalam satu dewan peperiksaan yang besar. Kita sedang periksa tuan-tuan dan puan-puan, exam. Liyabluwakum tu maksudnya kamu sedang diuji. Kan exam tu ujian. Kita sedang diuji. Kenapa ramai-ramai masuk exam ni? Sebab kita pun faham tuan-tuan dan puan-puan, tok guru nak tengok
Siapa anak murid yang jenis faham, siapa anak murid yang jenis mata nampak macam faham tapi sebenarnya otak dia pusing. Nak tengok gitu tuan-tuan dan puan. Sama macam kita, Allah nak tengok siapa yang benar-benar beriman, yakin terhadap kami, siapa yang sebenarnya cakap beriman tapi sebenarnya hati dia tak berapa yakin. Allah bagi exam, Allah bagi soalan-soalan. Dan sekarang ni kita dapat satu soalan yang susah. Nama soalan tu COVID. Nama soalan tu COVID. Kenapa saya kata soalan ni susah? Sebab ia merupakan ujian yang tahap dia memang tinggi tuan-tuan dan puan. Ada ayat lain dalam surah Al-Baqarah bagi tahu macam tu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami akan uji kamu. Kami akan bagi kamu soalan exam. Lebih kurang macam itulah saya bagi analogi begini tuan-tuan dan puan ya. Kami akan uji kamu sikit. Tak banyak, sikit. Minal khawfi. Kami bagi kamu ujian dalam bentuk hati kamu takut. Sekarang kita takut tak tuan-tuan dan puan, nak keluar pun takut. Dulu saya dengan dai Azrin ni dulu jumpa peluk-peluk tampar semua tuan-tuan dan puan. Sekarang ni macam ni jumpa, betul tak? Macam ni je tak? Macam ni je. Nak dekat sikit dah lebih 1 meter. Semua orang takut tuan-tuan dan puan. Dulu kita boleh duduk ramai-ramai datang masjid surau dengan kuliah. Relax ya. Sekarang semua nikmat tu Allah cari. Betul tak tuan-tuan dan puan? Itu maksudnya khauf. Minal khawfi wal ju'. Ada juga orang yang dapat ujian ju', maksudnya lapar, tak cukup duit, tak ada dibuang kerja dan sebagainya. Wa naqsin minal amwal, maksudnya apa? Harta kita berkurang. Sekarang ni ada banyak bisnes tuan-tuan dan puan sesak nafas. Ya, melingkup. Ada yang banyak terpaksa tutup bisnes, buang pekerja sebab kita tak dibenarkan berjalan. Ini semua tuan-tuan dan puan ujian. Wa naqsin minal amwal wal anfusi. Ada yang meninggal. Tadi 10,000 Azrin ada cakap tadi. Ada tuan-tuan dan puan. Ini semua ujian. Wasamarat. Samarat ni maksudnya buah-buahan berkurang. Allah SWT kata siapa yang akan berjaya, siapa yang akan tewas apabila menghadapi ujian ini, Allah SWT kata yang berjaya ialah wabasyiris sabirin. Hanya orang-orang yang sabar. Dia sabar tu macam mana? Allazina iza asabathum musibah, bila terkena musibah, pemikiran dia nombor 1 yang dia fikir, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni semua milik Allah. Bila kita tahu nyawa kita ni bukan milik kita, tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan ni bukan milik kita, milik dia. Dia boleh buat apa yang dia nak buat. Bila dia kata dia tarik, kita tak boleh nak menyoal tuan-tuan dan puan-puan. Inna ilaihi raji'un. Last nanti kita akan come back ke Allah Subhanahu Wa Taala, whether kita nak ataupun tidak. Dan ini semua akan membuatkan kita akan sentiasa bersiap siaga. Dalam erti kata lain, kita sentiasa well prepared. Kita tahu kematian sekarang ni anytime boleh datang tuan-tuan dan puan. Covid ni tuan-tuan dan puan, ada orang yang duduk rumah menggunakan Covid, yang main-main tuan-tuan dan puan. Ada orang tuan-tuan dan puan dulu ada yang kata kalau orang yang dah berumur ya kalau kena Covid bahaya. Sekarang orang muda pun dia hantam semacam tuan-tuan dan puan. Kita tahu kematian tu boleh datang anytime sekarang. Maka apa yang perlu kita buat? Kita tak boleh nak lari daripada kematian. Yang kita boleh buat ialah kita boleh prepare supaya apabila kematian itu tiba, kita bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Selalu ulama mengajarkan kita berdoa dengan satu doa yang sangat baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.